Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tuqrimuni binuril fahmi wa tudihu lima ashkala hatta yufham. Innaka anta ta'lamu wa la a'lam, innaka anta alamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah wa la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin min Allah, ma sya'allah al-khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifu su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung semula perbahasan ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga langkah-langkah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung kepada perbahasan tentang kisah beberapa sahabat yang sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana semalam telah kita bicarakan tentang kisah Abu Lubabah radhiyallahu taala, Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu taala, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu taala, Ziyad bin Sakan radhiyallahu anhu taala, Khubayb bin Adi radhiyallahu taala, Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu taala, kemudiannya Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu ta'ala, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ta'ala, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ta'ala, dan juga kita akhiri semalam kuliah kita sampai kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ta'ala. Pada malam ini kita akan menyambung tentang kisah beberapa sahabat lagi, iaitu di antaranya iaitu Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu ta'ala. Thawban ini nama dia Thawban bin Bajadat. Thawban, hamba sahaya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membelinya dan memerdekakannya. Tetap tinggal bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan baginda Nabi. Meriwayatkan beberapa hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafat di Himsyah pada tahun 54 Hijrah. Merupakan hamba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maula. Thawban ini sering dilihat seperti dalam kesedihan, tetapi bukan disebabkan kemiskinan, bukan sedih sebab miskin, bukan sebab penyakit, ataupun ada banyak hutang, ataupun masalah yang berkaitan dengan keduniaan. Berbeza dengan kita. Kita sedih kan kalau tak ada duit, kalau sakit, kalau banyak hutang, lebih lagi sedihnya kita. Tetapi Thawban tidak. Bukan kerana keduniaan. Pada satu hari Thawban dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang begitu pucat dan badan yang kurus. Jelas kelihatan tanda-tanda kesedihan pada wajahnya. Jadi kalau orang dalam keadaan pucat, badan kurus, itu tandanya sakit. Lalu Rasulullah SAW yang lunak hatinya bertanya, "Wahai Thawban, kenapakah warna kulitmu berubah? Berubah warna kulitnya itu. Seolah-olah seumpama orang yang sakit."
Ketika itu Sauban pun menceritakan apa yang menjadi kesedihannya dan menyebabkan dirinya itu kemurungan. Ya Rasulullah, kata Sauban, wahai Rasulullah, ma bi min maradin wala waja'in ghaira anni idza lam araka istaqatu ilaika fastau hasyattu wahsyatan syadidatan hatta alqaka. Summa zakarutul akhirah fa akhaful alla araka hunalika li'anni a'rifu annaka turfa'u ma'an nabiyyin wa inni in dakhalatul jannata kunta fi manzilatin adna min manzilaika wa in lam adkhalil jannata fazaka hina la araka abada. Masya Allah, tabarakallah. Wahai Rasulullah, bukanlah sakit atau ditimpa penyakit aku ini, kata Sauban. Akan tetapi jika aku tidak melihat engkau, aku akan rindu kepadamu. Bayangkan orang yang dalam keadaan rindu itu macam orang sakit lah kan. Aku berasa kesunyian yang dahsyat sehinggalah aku bertemu denganmu. Kemudian aku teringat akan akhirat. Lalu aku bimbang tidak akan melihat engkau di sana, kerana aku mengetahui sesungguhnya kedudukanmu akan diangkat bersama-sama dengan para nabi, dan diriku jika dimasukkan ke dalam syurga, pastilah aku akan berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada kedudukanmu. Sekiranya aku tidak masuk syurga, ketika itu aku tidak akan melihat engkau selama-lamanya. Itu kebimbangan, kerisauan Sauban. Takut kalau nanti di akhirat tak dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia merasa kesunyian kalau tak adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang rindu. Penyakit rindu ni berat, tuan-tuan. Seumpama kita lah yang merindukan seseorang itu. Seorang ibu yang rindukan anaknya tak balik-balik, boleh jatuh sakit, boleh demam, disebabkan kehilangan orang yang dikasihi. Ini Sauban yang sangat-sangat merindui Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, subhanallah. Abdullah bin Umar ini satu hari beliau berhenti sebentar di batang kayu tempat Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala. Ibnu Zubair ni ialah Abdullah bin Zubair ataupun Ibnu Zubair, anak lelaki kepada Sayyidina Zubair bin Al-Awam. Ada satu masjid kan di Ceras, Masjid Zubair bin Al-Awam, dan Sayyidatina Asma bin Abu Bakar meninggal dunia Abdullah bin Umar ni pada tahun 33 Hijrah. Jadi dia berhenti sebentar di batang kayu tempat Ibnu Zubair radhiyallahu taala disalib oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini Hajjaj bin Yusuf, As-Saqafi, seorang gubernur yang begitu terkenal sebagai panglima yang tegas dan zalim, yang telah pun mensalib Ibnu Zubair, Ibnu Zubair. Jadi beliau dikatakan menderita sakit perut yang berlarutan selama 15 hari dan mengalami penyakit kesejukan, Hajjaj ni, dan meninggal sehingga membawa kepada kematiannya pada 95 Hijrah. Seorang gubernur yang zalim, yang telah pun mensalib sahabat Nabi SAW Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala. Maka dengan itu berhentilah Abdullah bin Umar di tempat tersebut selepas Zubair radhiyallahu ta'ala ini dibunuh oleh Al-Hajjaj. Maka dia pun memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Lalu dia berkata kepada sewaktu itu dia berkata, kuntu wallahu fima alamtu qawaman
tuhibbullahu wa rasulah. Demi Allah, sepanjang yang aku ketahui, kamu adalah orang yang banyak berpuasa dan melakukan ibadah serta amat kasih terhadap Allah dan Rasulnya. Ini di antara sahabat bertawassul dengan sahabat yang lain. Berhenti di tempat tersebut. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala ataupun Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, beliau sering menitiskan air mata. Sebut saja nama Rasulullah, menangislah dia. Subhanallah. Apabila melalui rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan memejamkan kedua-dua matanya. Rindu sangat dengan Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bahaki. Imam Al-Bahaki ini dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih, kerana terlalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar sering mengikuti apa saja yang biasanya dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terzahir bukan hanya dengan mengamalkan dan mengambil berat tentang sunnah Nabi SAW. Malah kebiasaan baginda juga turut diamalkannya. Apa yang Nabi pernah buat? Nabi pernah duduk satu tempat, dia pun duduk. Nabi pernah berpusing dekat pasar, dia pun berpusing. Macam tu sekali. Macam tu sekali. Setiap masjid di mana Nabi SAW pernah menunaikan solat, dia turut solat di situ. Allahu Rabbi. Apabila menunaikan haji ketika wukuf di Arafah, Abdullah bin Umar ni, dia akan wukuf di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwukuf. Bahkan Ibnu Umar juga sering memeriksa untanya di setiap jalan yang dilihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memeriksa untanya di situ. Sampai begitu sekali. Demikian juga Ibnu Umar ini, demi kecintaannya, lalu Ibnu Umar akan menuangkan air di tempat yang pernah Rasulullah SAW menuangkannya. Dan beliau akan mandi sebelum masuk ke kota Mekah di tempat Rasulullah SAW pernah mandi dan memakai selipar qibti ketika mengerjakan haji, kerana pernah melihat Rasulullah SAW memakainya ketika mengerjakan haji. Apa saja yang pernah, apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW, semua dia tiru. Tidak ada satu pun. Sampai begitu sekali kasihnya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Tiru 100% apa yang disukai. Macam seseorang lah yang cinta dan kasih ataupun telah fanatik dengan seorang artis, katakan seorang penyanyi, tiru semua dengan gaya percakapannya, gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, habis semua ditiru. Semua dia tiru kan. Tetapi ini dia tiru apa yang pernah dilakukan ataupun dibuat oleh Nabi SAW. Malah Ibnu Umar ni ketika satu hari pernah keluar dari rumahnya dengan membawa binatang tunggangannya berkeliling di satu tempat. Dia bawa binatang tunggangan tu sampai satu tempat, dia pun pusing. Ketika ditanya tentang perbuatannya itu, jadi sahabat lain tanya, "Hey Ibnu Umar, apa yang kau buat ni?" Dia menjawab, "Aku lakukan ini kerana aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeliling membawa binatang di tempat ini, maka aku ingin mengikut perbuatannya." Allahu Rabbi. Macam mana tu? Semua ditiru, semua diikut. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu taala pernah membeli buah tembikai di pasar Madinah. Kita tahu buah tembikai ini merupakan makanan yang disukai oleh baginda Nabi SAW. Makanan sunnah ni buah tembikai. Cumanya Imam Ahmad
dia menjumpai hadis bahawa Rasulullah suka memakan buah tembikai, tetapi dia tidak memakannya kerana tidak tahu cara memotongnya. Itu hebatnya tu. Beliau kemudiannya membawa buah itu keluar daripada Madinah. Ketika sampai di sebatang pokok korma, Ibnu Umar duduk di situ sambil memakan buah tembikai tersebut. Ketika ditanya, lalu dia pun menjawab, aku pernah melihat Rasulullah SAW makan tembikai di bawah pohon ini. Seolah-olah bertabaruk di tempat yang pernah dikunjungi ataupun diduduki oleh baginda Nabi SAW, iaitu mengambil keberkatan daripada Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan bertabaruk. Bertabaruk ini tidak syirik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa ketika Ibnu Umar berasa kakinya kebas, kaki itu kebas, maka dikatakan kepadanya, sebutlah nama orang yang paling kamu kasihi, nescaya kesakitanmu itu akan hilang. Lalu dia pun menyebut, wahai Muhammad, menyeru nama Rasulullah SAW, kesakitan yang dirasainya lantas hilang, iaitu dengan bertawassul dengan nama baginda Nabi SAW. Tidak salah untuk kita bertawassul dengan Nabi SAW, kerana ia telah pun diajar oleh Nabi SAW. Begitu juga bertawassul dengan para sahabat. Sahabat bertawassul dengan sahabat yang lain. Sebagaimana Bilal bin Haris Al-Muzari pergi ke makam Nabi SAW bertawassul. Ketika itu pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Bilal bin Haris Al-Muzari radhiyallahu ta'ala, dia pergi ke makam Rasulullah, menyebut, ya Rasulullah, istaqil li ummati fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, pohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan untuk umatmu kerana sesungguhnya mereka telah binasa. Itu yang dikatakan bertawassul selepas daripada kewafatan baginda Nabi SAW. Sayyidina Umar begitu juga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala meminta hujan agar turun dengan perantaraan Al-Abbas, iaitu bapa saudara Rasulullah SAW, bertafsir, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabika fatisqina wa inna walan lana tawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami, dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan pakcik nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Hadis ini riwayat daripada Sahih Bukhari. Jadi jangan kita katakan melakukan tawasul dengan perantaraan itu sesuatu yang dilarang. Ia tidak dilarang. Boleh untuk kita bertawasul ketika Rasulullah telah pun wafat. Tidak menjadi kesalahan untuk kita bertawasul. Baik. Kemudian kisah Amru bin Al-Ash. Amru bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala, siapa dia? Sahabat Nabi SAW yang lahir di kota Mekah sekitar 50 tahun sebelum hijrah. Digelar dengan nama Fatah Al-Misar, iaitu pembuka Mesir. Kerana di bawah pimpinannya pasukan yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab berjaya menaklukki Mesir yang dikuasai oleh pemerintahan Rom pada ketika itu. Itu dia Amru bin Al-Ash radhiyallahu ta'ala. Lalu dia berkata, ma kana ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah. Tidak seorang pun yang lebih aku kasihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kasihnya mereka itu. Dan memang kita dituntut
untuk mengasihi Nabi SAW kerana ini dia merupakan cabang iman yang terkait dengan akidah yang kita sedang berusaha agar kita itu dapat sampai kepada matlamat yang Allah mencampakkan benih kasih kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah daripada sahabat yang bernama Khalid Ibnu Ma'dan radhiyallahu taala. Khalid Ibnu Ma'dan radhiyallahu taala. Daripada Abdah bin Khalid Ibnu Ma'dan. Iaitu Khalid bin Ma'dan bin Abu Qurad Al-Qalai yang wafat pada 103 Hijrah. Beliau berkata, "Ma kana Khalidun ya'wi ila firashin illa wa huwa yazkuru min syauqihi ila rasuli wa ila ashabihi minal mahajirin wal ansari yasammihim wa yaqulu hum asli wa fasli wa ilaihim yukhinnu qalbi bashawfi fa'ajil rabbi qabdi ilaika hatta yakhliyahul naum." Khalid tidak berbaring di atas tempat tidurnya, iaitu Khalid Ibnu Ma'dan. Khalid Ibnu Ma'dan. Melainkan dia menyebut-nyebut kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Muhajirin dan Ansar dengan menyebut nama mereka satu persatu. Kemudian dia berkata, mereka adalah sandaranku di dalam perkara-perkara asas akidah dan cabang agama fikah. Kerana mereka hatiku berasa rindu, telah berpanjangan rindu ke terhadap mereka, rindu dengan sahabat yang lain, rindu dengan Rasulullah dan merindui juga sahabat yang ada hubung kait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka percepatkanlah wahai Tuhanku, kembalikan ruhku kepada rahmatmu. Nak ikut juga kewafatan Rasulullah dan juga para sahabat agar dapat bertemu nanti, supaya dapat bertemu dengan mereka sehinggalah dia terlena. Sebelum dia tidur, menyebut-nyebut kerinduannya kepada Nabi SAW dan menyebut-nyebut juga kerinduannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang begitu hebatnya sahabat-sahabat ini, yang mereka itu tidak ada lain dalam benak hati mereka hanyalah mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau binatang pun merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lagi lah kita ini sebagai manusia untuk ada rasa rindu, untuk rasa ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah unta dalam syair kan, yang mempercepatkan langkahnya itu dan air mata berderai daripada kelopak mata unta tersebut sebab nak sampai ke negeri Madinah, nak rindu sangat nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu syair ataupun qasidah yang disebut dalam itu, salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairman rakiban najaib. Selawat Allah selagi mana bintang bersinar atas Ahmad penunggang termulia. Hada hadis surah bismil habaib fahazzal syukru a'ta farrakai. Pelantun syair mengalunkan nama kekasih, unta mengangguk riang dengan alunannya. Tu hebatnya tu. Sampaikan mempercepatkan langkah nak sampai ke Madinah itu
alam taraha wa qad maddat qutaha wa salara min mada mi'iha sahaib. Tidakkah engkau lihat, semakin cepat langkah unta, bercucuran deras dari matanya air mata bagaikan awan tiba. Sebab rindu. Unta tu rindu kepada Rasulullah, menangis. Allahu Rabbi. Kisah sahabat yang lain pula iaitu Zaid bin Ad-Dasinah radhiyallahu ta'ala. Semua penduduk Mekah mengeluarkan Zaid bin Ad-Dasinah radhiyallahu ta'ala daripada tanah haram untuk dibunuh. Allah. Sampai begitu sekali kan? Masya Allah, tabarakallah. Abu Sufyan berkata kepada ketika itu Abu Sufyan Al-Harb ni dia belum lagi memeluk agama Islam, masih lagi bersama dengan orang-orang kafir musyrik. Lalu Abu Sufyan berkata kepadanya, wahai Zaid, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kamu suka sekiranya sekarang ini Muhammad berada tempatmu untuk dipenggal kepalanya sedangkan kamu bersama-sama keluargamu? Allah. Ketika Zaid bin Ad-Dasinah radhiyallahu ta'ala itu dikeluarkan pada tanah haram untuk dibunuh. Lalu Zaid pun berkata, wallahu ma habbu anna Muhammadan ana fi makanihi alladhi wa fi nusibuhu syauqatun wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, dia kata, aku tidak suka sekiranya sekarang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tempatnya sekalipun dicucuk duri, sedangkan aku bersama keluarga aku. Biar dia mati, asalkan Rasulullah itu selamat, sampai macam tu. Lalu Abu Sufyan dia berkata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin bi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seorang manusia pun yang mengasihi seseorang seperti mana kasihnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Heran orang kafir Quraisy tu. Dia tak pernah tengok ada manusia yang begitu kasih sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Kemudian kita masuk kepada kisah sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu ta'ala. Kita tahu Abu Jahal ni siapa kan? Masya-Allah, tabarakallah. Yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal ini anak lelaki kepada Abu Jahal. Pada mulanya dia adalah musuh kepada Islam, Ikrimah ni. Tetapi selepas pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, Ikrimah dia memeluk Islam dan berjuang bersama-sama tentera Islam dan menjadi panglima tentera Islam menentang pemberontak yang murtad dalam perang Yamamah. Jadi Ikrimah ini pun pernah terlibat dalam perang Yamuk menentang tentera Rom dan akhirnya syahid dalam peperangan itu. Tengok, ayah Abu Jahal yang merupakan musuh utama Allah dan Rasul, tetapi anaknya Ikrimah Allah campakkan taufik dan hidayah yang akhirnya menjadi pejuang Islam dan akhirnya gugur syahid. Jadi tuan-tuan, iman ini bukan diwarisi. Kadang-kadang seseorang itu ayahnya beriman, anaknya tidak. Ada juga ayah yang tidak beriman, anak pula beriman. Ada suami yang tidak beriman, isteri beriman, sebagaimana siapa dia? Fir'aun. Isterinya beriman. Tapi Abu Lahab kedua-dua tidak beriman. Baik. Jadi Ikrimah Abu Jahal ini yang sentiasa setuju dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dengan teguh hatinya. Ikrimah dia menemui syahid dalam perang Yarmuk sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meletakkan kepalanya di atas kepala panglima perang Islam, iaitu Khalid Ibn Al-Walid radhiyallahu ta'ala, iaitu salah seorang sahabat Nabi yang digelar sebagai Saifullah Al-Maslul, iaitu pedang Allah yang terhunus. Itu dia gelaran bagi Khalid Ibn Walid. Antara panglima perang peperangan dalam tentera Bizantin dan tentera Parsi pada kurun ke-7 masih terkenal dengan kecekapan, kebijaksanaannya dalam peperangan dan mengalahkan tentera Bizantin dan Parsi dalam masa 3 tahun saja. Itu hebatnya Khalid Ibn Walid. Tetapi dia tidak mati dalam keadaan syahid, tidak, walaupun banyak menyertai peperangan. Jadi Ikramah sebelum wafat dia letak kepalanya di atas peha Khalid Ibn Walid radhiyallahu ta'ala sambil berkata dengan air matanya mengalir daripada kedua-dua kelopak matanya, wahai bapa saudara, apakah kematian ini membuatkan Rasulullah redha kepadaku? Sebab aku dah syaksy. Dia nakkan keredaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat-saat genting sebegini pun, ketika hampir wafat, dia masih teringat kepada kekasihnya, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keinginannya hanyalah agar Rasulullah redha dengan dia. Itu sebab kita nak mencari keredaan Allah, keredaan Rasul. Itu yang kita cari, bukan keredaan manusia yang lain. Kita nakkan redha Allah dan redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang bernama Abu Dujanah radhiyallahu taala pula, Abu Dujanah ini pula bertindak membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan belakangnya. Diletakkan belakangnya tu menjadi benteng ketika peperangan, di mana anak panah kaum musyrikin betul-betul menikam belakangnya, dan beliau tidak menghiraukannya asalkan Rasulullah selamat. Subhanallah. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala pula sebaik saja menerima berita daripada anaknya tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lantas menjerit dan berdoa, ya Tuhanku, lenyapkanlah pandangan mataku supaya aku tidak melihat sesiapa lagi selepas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengabulkan doanya dan beliau buta selepas itu. Dia tak nak tengok yang lain lagi dah. Tidak ada yang lebih indah, yang lebih cantik, yang lebih menarik, yang mempersonakan untuk dia lihat dunia ini kecuali melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, engkau ambillah pandangan mata aku ini, butakanlah mata aku. Allah Rabbi, tak nak tengok yang lain selain pada Rasulullah. Hebat kan? Masya Allah. Kita tengok sahabat yang lain di kalangan perempuan sahabiah, seumpama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, yang merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan merupakan ummahatul mukminin, isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah kasih, yang Rasulullah cinta, dan merupakan ibu kepada orang-orang Islam. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, annaka la habba ilayhi min nafsi wa annaka la habba ilayya min waladi wa inni la aquna fil baiti fazkuruka fama asbara hatta
ati fanzuru ilaika wa izaz wa iza zakartum mauti wa mautaka arafatu antaka idza dakhaltal jannata rufi'ata ma'an nabiyyin wa inni idza dakhaltal jannata khashita an la araka falam yarud alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazala jibrilu bihadzil ayah wa man yuti'illahi wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, hingga akhir ayat. Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sangat aku cintai lebih daripada diriku, dan sesungguhnya engkau sangat aku cintai lebih daripada anakku, dan sesungguhnya ketika aku berada di rumah lalu aku ingat kepadamu, aku tidak sabar sehingga aku datang melihat wajahmu, dan ketika aku ingat kematianku dan kematianmu, aku tahu bahawa engkau akan masuk syurga dan diangkatkan kedudukanmu bersama para nabi. Dan sesungguhnya aku akan masuk syurga, aku takut tidak dapat melihatmu. Kerisauan sahabat kebanyakannya di akhirat nanti. Takut kalau tak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dunia mereka bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab apa-apa pun sehinggalah Jibril alaihi salam menurunkan ayat wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim iaitu, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka lah akan bersama dengan orang yang diberi nikmat di atas mereka. Jadi kalau kita orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka peluang kita untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat cerah. Dan di antaranya dengan memperbanyakkan membaca selawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang akan hampir duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat ialah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu taala, esok merupakan hari Isnin. Kita ingat bahawa Isnin itu merupakan hari kelahiran kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ingat hari Isnin, ingatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuh kepada Allah, musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Abu Lahab ini, sebagaimana yang diriwayatkan, setiap hari Isnin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat meminum air daripada celah-celah jarinya itu. Kenapa dia dapat keringanan tersebut? Kerana dia bergembira di atas kelahiran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia telah membebaskan Suwaibah, iaitu hambanya itu. Seronok ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita adalah orang yang beriman, tidak merasakan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hari Isnin itu kita tidak mengingatinya, di mana Rasulullah mengingatinya dengan berpuasa pada hari Isnin. Kerana ketika ditanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Isnin, maka Rasulullah menjawab bahawa dia bersyukur kepada Allah kerana dilahirkan
pada hari tersebut, iaitu hari Isnin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tutuplah majlis pada malam ini dengan membaca satu daripada qasidah yang untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah juga dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulamu at-tayyib al-ardani. Hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Qad sada fil mahdi ala al-ghilnani. U'idhu bil baiti dhil arkani hatta arahu balighul bunyani. Anta alladhi summita fil Qur'ani. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Amadu maktubun ala al-jinani. Shalla alaika Allahu fil ahyani. Ahmadu fi sirri wal ilani. Haqqan alal islami wal imani. Haqqan alal islami wal imani. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwata Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Hadha al-ghulam at-tayyib al-ardani. Amadu fi sirri wal i'lani. Haqqan 'alal islami wal imani. Ya Rabbana bil Mustafal adnani. Ighfir dhunubi thumma aslih shani. Ighfir dhunubi thumma aslih shani. Shalla alaika Allahu ya adnani
يا مصطفى يا صفوة رحمني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني هذا الغلام الطيب الأردني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وبالله التوفيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.